Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kembali untuk kelas PDPR kita bagi tajuk Tasawuf Islam KSSM. Pelajaran terkini terbaru ialah pelajaran 11 ya. Prinsip pergaulan menurut Islam. Bahagian pertama, saya buat dua bahagian. Ya, bahagian pertama ada dua subtopik dan seterusnya bahagian kedua sebagai penamat lah untuk tajuk ini. Okey, untuk bahagian pertama ni, jom kita sama-sama perhatikan tajuk yang pertama ialah 3.3.1 iaitu konsep pergaulan dalam Islam. Baik, untuk konsep pergaulan dalam Islam ialah apa yang patut kita tahu tentang pergaulan dalam Islam, dan dengan tajuk-tajuk kecilnya dalam konsep ini, kita akan lebih memahami tentang pergaulan dalam Islam keseluruhannya, dan sebagai mukadimah lah untuk kita lebih faham lagi tajuk ini. Baik, untuk konsep pergaulan dalam Islam ini, yang pertama pastinya tidak lain dan tidak bukan ialah maksud itu sendiri. Kita nak tahu apa sebenarnya maksud pergaulan dalam Islam. Okey. Maksud pergaulan dalam Islam ialah komunikasi antara seorang individu dengan individu lain berteraskan syariat Islam. Baik anak-anak, keyword dekat sini ialah komunikasi. Dan Ustazah kira sangat mudah sebab komunikasi keyword dia. Lepas tu kita tanyalah komunikasi macam mana komunikasi antara seorang individu dengan individu lain. Tapi kat belakang tu, hujung ayat tu dia mesti ada berteraskan syariat Islam. Dan untuk pengetahuan anak-anak semua, komunikasi ni adalah perpindahan maklumat sebenarnya. Perpindahan maklumat. Sama ada perpindahan maklumat itu dari sudut kita punya idea, kita punya fikiran, kita punya perasaan, dan boleh berlaku bukan saja secara lisan tapi juga boleh berlaku secara mimik muka, bahasa badan lah ya. Ataupun boleh juga berlaku secara mendengar dengan aktif. Contohnya kita punya khusyuk mendengar tu sudah berlaku sebenarnya komunikasi. Baik anak-anak, so komunikasi ini kalau berdasarkan penerangan Ustazah tadi, komunikasi yang saya terangkan tadi melibatkan kita dengan orang lain dan mesti ikut peraturan yang telah digariskan oleh agama kita ataupun syariat Islam. Baik, seterusnya di bawah konsep ini juga kita nak tahu ada tak dalil yang membenarkan, mengharuskan pergaulan dalam Islam ini. Itu kita ambil daripada Al-Quran Karim dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, sama-sama kita baca, ambil bekat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Sadaqallahul Azim. Bermaksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Maknanya Allah bagi tahu kepada semua manusia. Dia memang ciptakan manusia ni lelaki dan perempuan. Tujuan dia lah untuk dia buat pula daripada lelaki dan perempuan itu ada macam-macam bangsa, ada suku-suku. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk saling kenal mengenali dan juga lah untuk beramah mesra antara satu dengan yang lain. Itu menunjukkan kebenaran untuk kita bergaul sesama kita. Baik, seterusnya ialah asas. Untuk konsep juga kita nak tahu asas pergaulan. Dalam kita nak bergaul tu, apa yang penting yang menjadi tapak dasar dalam pergaulan. Maksudnya kalau tak berlaku tiga perkara ini, makanya pergaulan itu seolah tidak lengkap. Okay? Tidak berlaku pergaulan yang kata kena lah ataupun lengkap dalam pergaulan tu. Yang pertama ialah saling mengenali, yang kedua saling memahami, dan yang ketiga saling bekerjasama. So kita kena kenal dulu, nak bergaul kena kenal dulu, kena faham, memahami, dan kemudian saling bekerjasama. Macam mana bergaul tapi bila kawan susah tak nak tolong pun, bila jiran susah tak nak tolong pun, itu bergaul ke macam itu kan? Baik hidup sendiri je sebab ada susah tak nak tolong, contoh Tapi untuk kita lebih detail lagi macam mana bentuk setiap asas ini, jom kita saksikan satu persatu. Pertama ialah
saling mengenali. Asas pertama. Jadi untuk kita saling mengenali ni, pertamanya kita nak kenal, mulakan komunikasi kita dengan beri salam. Kita jumpa orang, kita beri salam. Saat kita bertemu. Tu dah nampak elok dah pergaulan tu. Jumpa je bagi salam. Sebagai Rasulullah SAW, dia tak sempat sahabat ni memberi salam dulu. Mesti Rasulullah yang bagi salam dulu. Itu menunjukkan Rasulullah. Ikutan kita ni, kita nak tiru siapa lagi kalau tak tiru Rasulullah kan. Jadi Rasulullah ni kalau pantang jumpa sahabat, tak kira kecil ke besar ke, mesti dia dulu yang bagi salam. Maka kita pun nak jadi macam tu. Kita cuba untuk bila kita jumpa orang lain, kita dahulukan, kita bagi salam dulu. Okay? Yang kedua, kita mengenal latar belakang antara satu sama lain. Mengenal latar belakang ni maksudnya kita tahulah. Contoh kalau kawan kita, kalau cikgu tanya pasal kawan kita ni, korang duduk sebelah meja kita, kita tahulah dia ni ada masalah, duduk kat mana, datang sekolah dengan apa. Korang cikgu tanya tu, bolehlah kita jawab, duduk kat mana ni, kawan duduk sebelah meja kita, tapi kita tak tahu pun kawan kita tu duduk kampung mana. Nak minta tunjukkan rumah pun, nak pergi ziarah pun tak tahu. Itu maknanya kita bergaul macam mana tu sehingga kita sini tak kenal pun latar belakang sahabat kita. Jadi untuk bergaul, kita kena saling kenal, mengenali. Dengan cara kita kenal jugalah latar belakang antara kita. Korang tahu dekat mana rumahnya. Okey, kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan sopan. Jadi kita mulakan kita punya pergaulan ni mestilah dengan bahasa yang sopan, yang sedap didengar. Jangan mula-mula je bergaul terus herdik, guna bahasa yang kesat, sumpah seranah, lepas tu marah-marah. Jadi kita kena gunakan percakapan kita dengan sopan, ataupun mungkin bahasa badan kita yang juga menunjukkan sopan. Mungkin dengan senyuman, mungkin dengan kita menampakkan bahasa badan yang mesra. Jadi mudah mesra dengan orang lain. Maka itu adalah contoh ataupun bentuk-bentuk macam mana kita nak menyempurnakan asas pertama ini, iaitu saling mengenali. Yang kedua ialah saling memahami. Untuk saling memahami, kita kena bersikap lapang dada. Sebab dalam perhubungan ni kadang-kadang kita tak boleh nak cari orang yang selari semua dengan kita. Satu kepala semua tak ada. Memang akan ada perbezaan pendapat. Kalau tak adalah parti politik. Kan? Tak adalah fahaman ini. Menunjukkan ada kepelbagaian, perbezaan dalam kalangan kita. Maka untuk mencantikkan pergaulan dalam perhubungan ini, kita kena banyakkan sikap lapang dada. Mungkin ada kalanya pendapat orang tak sama dengan kehendak kita, maka sekali-sekala cubalah meraihkan pendapat orang lain dan bersikap pemaaf. Andai kata semua salah-salah kecil pun tak nak maaf, bermusuh, maka tak eloklah dalam pergaulan tu. Nak menjadikan pergaulan itu pergaulan yang kata harmoni tu, sukarlah. Sebab sikit-sikit nak marah, lepas tu tak nak maaf, kita tak nak macam tu. Yang kedua, dalam konteks asas kedua ini, saling memahami dengan saling nasihat menasihati. Kita nak wujudkan budaya bila ada kekurangan, ada kesilapan, ada kesalahan, nasihat. Dan kita juga kena bersedia untuk dinasihati. Mungkin kita juga tak selalunya betul. Dan kita kena bersedialah kalau orang lain nasihatkan kita. Jadi bila saling menasihati ke arah kebenaran, seperti yang disebut dalam surah Al-As, kan, dalam Al-Quran, betapa manusia ni dalam kerugian kecuali orang-orang yang yang beriman, yang beramal soleh, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, ya. Apa lagi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu saling nasihat menasihati. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, jadi yang ketiga ialah menjauhi sikap adu domba. Menjauhi sikap adu domba. Apa adu domba ni? Namimah. Adu domba ni namimah, iaitu kita bahasanya, kalau bahasa Terengganu dia panggil ngacung lah. Ngacung ni macam mana? Adu domba ni macam mana? Anak-anak semua, adu domba ni contohnya kita mendengar si A ni cakap macam ni pasal B, kita pun bagi tahu dekat B. Kita bagi tahu si A ni
berlakulah perseteruan ataupun permusuhan yang disebabkan oleh lisan kita dalam pergaulan sangat tak elok. Maka kita kena, untuk saling memahami ni, kita kena jauhkan sikap adu domba supaya sentiasa berlaku kejernihan dalam perhubungan. Baik, seterusnya ialah asas ketiga, saling bekerjasama. Antaranya bentuk-bentuknya kena ada sikap tolong-menolong ke arah kebaikan. Tolong-menolong ke arah kebaikan. Apa-apa yang baik je tolong. Tak lokek dengan pertolongan dia tu. Suka tolong. Bila nak buat baik je suka tolong. Yang kedua, prihatin. Prihatin ni maknanya ambil berat, ambil cakna. Contoh kalau kita dah tengok 2-3 hari jiran kita tak keluar, telefon lah, tanya khabar. Mungkin kawan tu kat rumah seorang-seorang, mungkin ni demam ke, musim-musim COVID sekarang ni, kadang-kadang orang terkena COVID ni terus kepada simptom yang mengejut, mungkin sakit yang teruk, maka ada sikap prihatin tu. Ambil berat, jangan sampai tak tengok 3 hari pun tak kisah, tak datang sekolah pun tak call, tak bagi tahu kenapa tak masuk kelas online tadi, tak ada pun nak tanya. Tu perlu ada dalam pergaulan prihatin. Yang ketiga, menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Dia tak berkira apa sahaja. Berkira maksudnya bila tengok ada orang yang memerlukan, terutamanya saat-saat sekarang ni, cepat bagi bantuan. Walaupun bantuan ni tak seberapa, tapi dia dari kategori orang yang sentiasa mendahulukan bantuannya kepada orang lain. Jadi tak lokek langsung. Maka itu adalah dari sudut konteks bekerjasama dalam pergaulan. Boleh anak-anak ya? Okey. Seterusnya ialah kita sama-sama saksikan 3.3.2. Kita lihat prinsip pergaulan. Itu prinsip pergaulan ini di bawah konsep juga ya. Prinsip pergaulan. Terlaju kat slide-nya. Okay, prinsip pergaulan. Untuk kita bergaul, perlu kita pegang kepada prinsip ini. Pertama, ialah pergaulan kita tu adalah bermatlamatkan keimanan. Apa maksud dia anak-anak? Maksudnya, kita dalam pergaulan ni, kita tak mengutamakan diri kita ataupun hawa nafsu kita. Kita bergaul, kita melihat apa perintah Allah dalam perhubungan kita ini. Contoh, ada kawan yang tikam kawan dia sendiri. Maksudnya tikam dekat sini menipu kawan dia sendiri. Bermakna dia mengutamakan kepentingan diri dia, mengutamakan hawa nafsu, keuntungan peribadi dia. Dia tak memikirkan keimanan. Boleh ke dalam agama kita ni? Allah suka ke? Allah bagi ke kita buat macam ni? Dia tak utamakan yang Allah punya, tetapi dia mengutamakan kepentingan dia. Jadi itu melanggar prinsip pergaulan. Yang kedua, ialah perlu berlandaskan syariat Islam. Apa saja kita bergaul dengan orang lain ni, kita kena tengok apa peraturan yang telah digariskan oleh agama kita. Tak boleh pakai ikut dan kita je. Tak boleh pakai ikut sedap kita saja. Tengok apa yang digariskan oleh agama. Kalau dari sudut konteks lelaki dan perempuan, dari sudut perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki sendiri pun, apa yang boleh buat, tak boleh buat. Boleh ke kita bersangka buruk? Boleh ke kita ni menyebarkan keaiban orang lain? Itu contoh. Yang ketiga, memberikan panduan berinteraksi sesama manusia berdasarkan ajaran Islam. Maksudnya setiap pergaulan ataupun interaksi ni hubungan secara aktif antara kita dengan orang lain. Jadi kita kena pegang pada prinsip yang ada panduan yang kita kena ikut berdasarkan ajaran Islam. Contohnya dalam menerima berita-berita yang tidak sahih, kita tak boleh terburu-buru untuk cepat-cepat bagi tahu, share dengan orang lain, sedangkan kita sendiri tidak tahu kesahihannya. Maka itu adalah contoh panduan dalam agama kita, macam mana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu dari sudut kita berhubung secara aktif dengan orang lain. Yang keempat, kita kena menghormati antara satu sama lain. Hormat ni benda yang nampak macam simple dan mudah nak buat, tapi sebenarnya sekarang ni ramai orang tak hormat antara satu sama lain. Contohnya yang tua sepatutnya dihormati oleh yang muda, tapi orang muda kadang-kadang buat macam orang tua ni tak ada nilai kan. Sama je tara dengan geng-geng dia. Itu tak hormat.
sembang sumpah-sumpah, lepas tu menyumpah dengan carut, lepas tu hina-hina fizikal contohnya dengan orang tua. Jadi tak patut macam tu ya. Ataupun dari sudut orang tua pun perlu hormat dengan orang muda. Dari sudut tu lebih kepada kasih sayang. Tak rasa dia muda lagi, banyak lagi dia tak tahu. Itu dari sudut menghormati juga orang muda. Jadi perlu saling hormat menghormati. Kalau antara guru dengan murid, ramai murid yang tak hormat dengan guru. Ramai murid yang mengutuk guru sendiri. Kan? Bukan senang anak-anak. Sebab tu saya cakap menghormati mudah untuk kita tuturkan, tetapi untuk kita lakukan tu payah nak buat. Ramai orang tak hormat orang lain sekarang ni. Okay, jadi untuk kita pegang betul-betul pergaulan dalam Islam ni, kena saling hormat antara satu sama lain. Yang kelima, bekerjasama dalam perkara yang baik. Apa saja perkara baik, kita join sekali. Kita berlomba-lomba nak buat baik. Ataupun dalam perkara jahat, kita jangan masuk campur. Kita cuba pula untuk jauhkan benda tu, cegah benda tu daripada berlaku. Itu prinsip pergaulannya. Ramai orang bila buat baik, orang kutuk. Lepas tu tak tahan orang ni nak buat baik sebab selalu dikutuk. Tu lari daripada prinsip pergaulan dalam Islam. Kemudian yang keenam, mengutamakan keamanan dan keharmonian. So kita kena elak kekacauan, permusuhan, putus silaturahim, apa-apa yang boleh membawa kepada bertegang leher, membawa kepada orang kata permusuhan lah, permusuhan ataupun kekacauan, maka kita kena elakkan. Apa-apa saja pergaulan kita yang mungkin dengan pergaulan kita tadi tu membawa kesan yang besar. Contohnya kita ni suka mengumpat orang lain. Mungkin mengumpat itu akan membawa kesan yang tidak harmoni, tidak aman kawasan kejiranan kita tu disebabkan oleh adu domba kita, ataupun kita suka memfitnah, ataupun kita suka mencari keaiban orang lain, lepas tu disebarkan. Maka itu tak mungkinlah berlaku keamanan dan keharmonian. Kalau dari sudut konteks kecil kita, mungkin dalam masyarakat, perkampungan kita, perumahan kita, maka perumahan tu tak aman dengan adanya kita, orang macam kita. Contoh, minta jauh daripada perkara buruk macam tu. Okay, jadi untuk prinsip pergaulan ni ada 6 perkara yang anak-anak perlu hadamkan ataupun ingat. Okay, seterusnya ialah 3.3.2 iaitu adab pergaulan dalam Islam. So dalam bergaul ni perlu ikuti adab-adab dia, iaitu antaranya ialah menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati orang lain. Elokkan diri kita dari sudut kata-kata. Apa yang ada di hati kita ni sebenarnya keluar melalui tutur kata kita. Jadi kalau boleh biar yang keluar itu melambangkan hati kita. Jangan berpegang kepada hati aku baik tapi mulut je jahat tapi hati baik. No. Kita cuba selarikan hati dengan perbuatan kita. So, apa yang kita cakap dengan orang lain, jangan keluar benda-benda yang menyakitkan hati orang lain sehingga orang lain terkesan, sehingga orang lain sedih, sehingga orang lain rasa tak nak kawan dengan kita, rasa tak suka dengan kita, buat musuh dengan kita. So, kita kena hati-hati dari sudut tutur kata. Yang kedua, berlaku adil. Berlaku adil dan ihsan terhadap semua manusia. Adil ni maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kadang-kadang kita ada je orang yang kita tak selesa dengan dia, kita tak berapa suka. Tapi untuk adil ini, kita terima juga pendapat dia. Kita terima juga idea dia. Walaupun kita tak berapa berkenan dengan dia, tak rasa kita berlaku adil. Apa yang dia cakap tu benar, kita terima. Walaupun dia tak sekepala dengan kita. Itu contoh berlaku adil dalam pergaulan. Jadi bila orang boleh buat macam ni, pastinya akan berlaku keharmonian anak. Kalau dari segi politik pun, kalau politik A, politik B boleh menerima yang parti politik A ni buat benda tu dah bagus dah. Dia boleh terima. Dia boleh terima benda tu, itu adil sebenarnya. Adil yang membawa keadilan lah. Tidak berlakulah selalu mencari salah apa semua kan. Maka kita nak, kalau boleh ada dalam pergaulan ini dari sudut konteks kecil kita dan kehidupan kita sehinggalah yang besar, kepada pemerintah apa semua tu. Cuba berlaku adil dalam pelbagai sudut kehidupan kita. Kemudian ihsan ini kita boleh buat baik, tapi ada orang yang boleh buat lebih baik lagi. Maksudnya dia boleh tolong jiran dia. Jiran dia ni sakit tapi dia cakap
Dia baik, dia kata okey, pagi esok saya akan hantarlah kamu pergi klinik. Tapi kalau dia boleh buat lebih baik dan disegerakan, nampak dah tenat sangat ni pukul 2, pukul 3 pagi pun boleh lagi hantar jiran ke hospital. Tunggu lagi sampai keesokan hari dia punya urusan itu. Itu contoh ihsan kita kepada orang lain. Boleh buat lebih baik lagi. Yang ketiga, menghormati dan tidak menghina orang lain. Hormat orang lain, jangan hina orang lain. Sebab kita semua penuh dengan kekurangan. Penuh dengan dosa kadang-kadang. Tak boleh menghina orang lain mudah-mudah. Mungkin dari sudut fizikal dia, dari sudut taraf kedudukan dia. Sebab semua manusia ni diuji. Kan ada orang diuji dengan fizikal dia cantik, handsome. Ada orang diuji dengan fizikal tak berapa sempurna. Tapi Allah tak menilai dari sudut itu. Allah nak menilai macam mana kita boleh taat kepada Allah. Macam mana ketakwaan kita kepada Allah. Macam mana hati kita ikhlas ke tidak. Maka Allah menilai dari sudut itu. Sebab itu untuk mendapatkan nikmatan di dunia ini kita takkan dapat secara mutlak. Yang kita dapat ialah di akhirat nanti. Sebab itu dunia ini hanyalah sementara dan ujian sahaja. Jadi bila kita pegang pada konsep itu, kita akan lebih menghormati dan tidak mudah-mudah untuk menghina orang lain. Yang keempat, kita bersangka baik dengan orang. Jangan cepat-cepat tengok dan menilai secara zahir. Contoh, kalau kawan kita lalu tapi kita tak senyum dengan kita cakap kawan kita tu sombong, mesti tak suka dengan kita. Mungkin kita tak tahu dia ada masalah dekat rumah sehingga dia pun tak fokus. Kita lalu tepi dia tak boleh nak fokus. Jadi kalau kita bersangka baik, mungkin dia tidak membawa kepada lisan kita untuk bercakap pasal apa yang kita sangka tadi, dan apa yang kita cakap tadi boleh membawa kepada fitnah kalau perkara itu tak betul. Itu sebab tak boleh bersangka buruk dengan orang lain. Kena sentiasa bersangka baik. Kemudian yang kelima, menjaga batasan pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Dalam Islam kita dah tahu apa batasan antara lelaki dan perempuan. Tidak ada kebebasan mutlak. Dia ada had dia. Kalau perempuan contohnya tak boleh berlembut suara dengan lelaki, buat lemah gemalai, tak boleh buat aksi-aksi yang lemah gemalai, yang menggoda lelaki. Itu batasan anak-anak. Tak boleh bertepuk tampar. Itu semua sudah digariskan oleh agama kita. Kemudian menjaga batasan aurat. Aurat lelaki dah tahu dah macam mana, aurat perempuan pun dah tahu dah macam mana. So kita dalam bergaul, kita tengoklah macam mana kita nak penampilan kita dari sudut aurat itu. Tak boleh lah bila dah tahu agama kita cakap wanita itu muka dan tapak tangan sahaja yang dibenarkan. Tapi kita buat juga lebih daripada itu lagi kita buka. Maka itu tidak beradab lah dalam pergaulan, sebab kesannya besar kepada kita, kepada orang lain. Mungkin boleh membahayakan diri kita, boleh membawa fitnah kepada kita, boleh menjatuhkan maruah kita. Banyaklah kesan buruk dia. Maka kita perlu ikut segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baiklah anak Ustazah kira tajuk kita untuk bahagian pertama ni dah selesai. Kita akan jumpa lagi untuk bahagian kedua. Okay? Jadi jangan lupa kalau tak faham boleh tanya Ustazah, PM Ustazah. Kalau tak faham juga faham tapi mungkin tak sampai 100%, boleh ulang balik video ni. Tak ada masalah. Okay anak-anak, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.